Okay, korang nak tahu tak, ada dua tokoh Islam yang pakar dalam bidang matematik dan astronomi. Dua tokoh ni ialah Al-Battani dan Ali Al-Qushti. Nak tahu tak diorang ni siapa sebenarnya? Okay, jom tengok video ni sampai habis. Okay guys, tokoh pertama kita namanya Al-Battani ataupun nama panjang dia Muhammad Ibn Jabir Ibn Sinan Al-Harrani Al-Battani. Dilahirkan pada 858 Masihi dekat Haram. Okay, Haram kat mana? Dekat Turki. So please note that kita ada 3 setting latar belakang Battani ni. Tempat belajar dan menetap Al-Battani ni adalah di Raqqah ataupun di Syria. Kalau tengok map tu turun ke bawah. Family Battani ni datang daripada mazhab Syriah. Maksudnya ajaran agama yang menyembah bintang. Sebabkan itu family ni sangatlah meminati bidang astronomi. Tapi disebabkan nama awal dia Muhammad, dia digelar sebagai Abu Abdullah, maka disebabkan itu dia adalah seorang Muslim. Sebabkan dia datang dari family Syriah, dia sangat meminati bidang astronomi dengan matematik. Battani ni banyak menghabiskan riwayat hidup dia di Samarra. Samarra di mana? Di Iraq. Akhirnya direkodkan Al-Battani ni meninggal pada 929 Masihi di Qasr Al-Jiz. Okay, next yang kita kenal pula tokoh yang kedua iaitu Ali Al-Qushti. Nama penuh beliau adalah Alauddin Ibnu Muhammad Al-Qushti, dilahirkan pada tahun 1403 Masihi di Samarkand di Uzbekistan. Beliau menyambung pelajaran di Samarkand dan juga di Kiriman. Guru beliau adalah tokoh-tokoh yang hebat iaitu Ulugh Beg dan juga Qadi Zada Ar-Rumi. Selepas kematian Qadi Zada Ar-Rumi, beliau dilantik sebagai pengarah di Observatorium Samarkand. Dan beliau bekerja kat situ hampir 30 tahun. Tapi apabila berlakunya satu tragedi di mana Ulugh Beg ni dia dibunuh oleh anaknya sendiri. Ali Al-Qushti ni dia rasa sangat kehilangan, jadi dia pun berhenti bekerja di observatorium tu. Dia pergi ke Tabriz, Iran. Dia jumpa seorang pemimpin yang bernama Uzun Hasan, dan Uzun Hasan ni request dia untuk jadi ambassador antara hubungan Uzun Hasan ni dan juga pemerintah di Istanbul waktu tu, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. So Sultan Muhammad Al-Fatih sangat impress lah dengan dia punya ilmu dan nak dia bekerja sebagai tenaga pengajar kat madrasah di sana. Jadi dia pun decide untuk buka madrasah dia sendiri serta menghasilkan banyak cendekiawan yang cemerlang. Sayangnya dia hanya dapat bekerja selama 2 tahun sahaja sebab pada tahun 1474 beliau meninggal dunia. Okay, so tadi kita dah dengar latar belakang antara Al-Battani dan Al-Qushti. Okay, ada persamaan dan perbezaan antara kedua tokoh ini. Kedua-dua tokoh ini nak dalam bidang astronomi dan matematik. Mereka ada perbezaan antara mereka berdua ialah mereka lahir pada abad yang berbeza, iaitu Al-Battani abad ke-8, Al-Qushti pula abad ke-15. Dan diorang lahir pada abad yang berbeza. Of course lah, diorang hidup pada zaman khalifah yang berbeza. Al-Battani pada zaman Raja Al-Abbasiyah, manakala Al-Qushti pada zaman Utsmaniyah. Diorang belajar dan bekerja pada tempat yang berbeza juga. Al-Battani di Samarra dan Al-Qushti di Samarkand. Keluarga diorang juga berbeza latar belakang agama. Al-Battani keluarganya menyembah bintang, manakala Al-Qushti ialah Muslim. Okay, jom kita tengok pula apa sumbangan diorang dalam bidang sains. Jom kita tengok. Yang pertama, beliau menubuhkan inovasi trigonometri yang mana melibatkan tangent, cotangent dan cosinus. Seterusnya, beliau menulis kitab Tajrid Usul Tarkib Al-Juyub yang mana ia merupakan satu ringkasan yang menulis tentang prinsip untuk menubuhkan sin. Selain itu, beliau juga mengkritik penulisan Ptolemy dalam kitabnya Al-Majaz, di mana beliau membaiki pengiraan Ptolemy menggunakan geometri, manakala Al-Battani menggunakan trigonometri. Okay, so sekarang kita tengok pula sumbangan Ali Al-Qushti dalam bidang matematik. Sumbangan beliau adalah lebih kepada bidang astronomi, tapi beliau menggunakan matematik ni untuk mengkaji astronomi tersebut. Okay, jadi kita boleh lihat daripada segi penulisan beliau, ada 2 kitab yang saya nak kongsikan dekat korang. First adalah kitab Risalah Darul Ilmi Al-Hisab yang mana beliau menceritakan tentang pengiraan dan kedudukan bintang. Inilah yang akan dibincangkan dalam sumbangan astronomi nanti. Kitab yang kedua adalah Risalah Al-Muhammadiyah. Okay, kenapa namakan Risalah Al-Muhammadiyah? Sebab beliau memberikan kitab ini kepada Sultan Muhammad II, pemerintah ketika kerajaan Utsmaniyah pada ketika itu. Risalah ni membincangkan tentang aritmatik dan juga algebra. Okey, dan tahukah anda juga sebenarnya Ali Al-Qushti lah yang membetulkan dan memperbaiki pengiraan dan modal bagi meramalkan pergerakan planet Mercury yang telah dipropos oleh Ptolemy satu ketika dahulu. Jadi itulah sumbangan beliau dalam bidang sains. Jadi itulah sumbangan sains daripada kedua-dua tokoh ini. Apa persamaan antara keduanya? Samaannya ialah kedua-dua tokoh ini menolak pandangan Ptolemy. Al-Qushti membaiki pengiraan model untuk Mercury. Kedua tokoh ini menulis kitab mengenai sains matematik. Perbezaan antara keduanya ialah Al-Battani lebih fokus dalam hukum trigonometri, manakala Ali Al-Qushti pula lebih fokus dalam algebra dan aritmatik. Okey, tadi sumbangan sains kan? Jom kita tengok sumbangan teknologi pula. Jom kita discuss pula apa sumbangan Battani dalam bidang teknologi. Al-Battani ni pernah menubuhkan balai cerap persendirian di Raqqah dekat Syria tadi pada tahun 877 hingga 918 Masihi. Battani ni bina
tanpa sebarang financial support. Dia keluarkan duit sendiri untuk balai cerap dia. Instrumen yang digunakan oleh Baltani ini ada banyak. Antara dia Astrolabe, Infrared Milan, Paku Bayar, Sundial, dan juga Baltani ini recommend untuk menggunakan saiz lebih 1 meter daripada kebiasaan. Maksudnya bila lagi besar instrumen tu, lagi baguslah ketepatan cerapan. Sebagai contohnya pada tahun 901 Masihi, Baltani pernah mencerap solar dan gerhana bulan di Antioch dekat Turki. Next, kita tengok pula apa sumbangan Al-Qushti dalam teknologi. Yang pertama, dia telah invent sundial iaitu jam matahari, satu alat penentu waktu yang paling penting dan paling tepat, yang mana dia mengira panjang bayang-bayang. Yang kedua pula, Al-Qushti juga menulis sebuah buku yang menceritakan tentang mechanical instrument dalam karyanya Al-Tazkirah fi Al-Alat Al-Ruhaniyah. Walaupun tak banyak rujukan yang boleh kita baca berkenaan dengan karya ini, tapi kita tahu bahawa sumbangan Al-Qushti sangatlah besar dalam bidang teknologi pada zamannya. Okay, so begitulah sumbangan teknologi daripada Al-Battani dan Al-Qushti. Al-Battani sanggup membina balai cerap beliau sendiri tanpa ada financial support. Al-Qushti pula membuka sebuah madrasah sendiri. Antara perbezaannya adalah Al-Battani tidak mencipta apa-apa instrumen astronomi, tapi beliau menambah baik instrumen yang sedia ada. Manakala Al-Qushti pula mencipta sandial iaitu jam matahari di Masjid Al-Fatih untuk kegunaan umat Islam dalam menentukan waktu solat. Okay, dah habis kita bahas sumbangan teknologi, kita masuk bahasa sumbangan astronomi pula. Seterusnya, jom kita tengok pula sumbangan Al-Battani dalam astronomi. Pertama, beliau menulis kitab Zij As-Sabi, yang mana kitab ni ada mengkelaskan bintang-bintang sebanyak 486 jenis bintang. Yang kedua, beliau juga telah melakukan pengukuran yang lebih tepat tentang pergerakan matahari berbanding Copernicus. Yang ketiga, beliau telah menentukan tahun suria sebanyak 365 hari, 5 jam, 46 minit dan 24 saat, yang mana paling hampir dengan ukuran moden iaitu sebanyak 365 hari, 5 jam, 48 minit dan 22 saat. Dan dalam kitab Zij As-Sabi juga, beliau telah menyusun jadual baru matahari dan bulan yang diiktiraf dan diguna oleh pekaji-pekaji seterusnya. Beliau juga telah membuktikan bahawa wujudnya gerhana Anulus, gerhana cincin. Dan seterusnya, beliau juga berjaya membuat pengukuran yang tepat tentang kecolongan satah ekliptik iaitu 23.35. Apa itu satah ekliptik ni? Iaitu satah orbit bumi yang mengelilingi matahari. Seterusnya, beliau juga menulis kitab Fi Dala'il Al-Qiranat wal Kusufat, yang mana bermaksud petunjuk astrologi konjungsi dan gerhana, yang mana dalam kitab ini ia menyentuh tentang horoskop dan tafsiran astrologi berkaitan dengan konjungsi Zuhal Mushtari semasa hayat Nabi Muhammad SAW dan zaman awal Islam. Seterusnya, beliau juga menulis kitab syarah kitab Al-Arba'ah li Ptolemaios, iaitu ulasan tentang Tetrabiblos yang ditulis oleh Ami, yang mana buku Ptolemy itu tentang falsafah dan amalan astrologi. Akhir, beliau juga menulis kitab Tahqiq Aqdar Al-Ittisalat Bihasab Urud Al-Kawakib, yang mana kitab ni berkaitan penentuan tepat kuantiti jarak terdekat antara dua planet iaitu konjungsi mengikut latitude. Sekarang kita akan tengok sumbangan astronomi daripada ahli Al-Qushti. Mula-mula kita menyusui dulu kehidupan beliau sebagai seorang ahli astronomi di Ulugh Observatory, yang mana beliau bekerja dan berkhidmat bersama-sama Ulugh untuk menghasilkan Zij Al-Sultani. Zij Al-Sultani itu apa? Zij Al-Sultani ini merupakan jadual astronomi dan katalog bintang yang sangat tepat pada zaman tersebut. Zij Al-Sultani ini dijadikan sebagai rujukan oleh tokoh-tokoh astronomi yang seterusnya. Selain itu, ahli Al-Qushti dan rakan-rakan astronomi juga dapat menentukan satah kecolongan ekliptik, yang mana nilainya itu lebih kurang dengan nilai yang kita ada sekarang, iaitu 23.52 darjah ketika zaman ahli Al-Qushti. Selain itu, kitab-kitab astronomi juga telah ditulis oleh ahli Al-Qushti. Antaranya yang terkenal adalah kitab Risalah Al-Fathiyah, yang mana kitab ini dipersembahkan kepada Sultan Muhammad II. Antara kandungan kitab ini ialah bentuk orbit planet, pengelasan iklim dan juga penjelasan tentang tahun dan tarikh. Dan ada banyak lagi sebenarnya kandungan di dalam kitab ini berkenaan astronomi. Banyak kan sumbangan astronomi daripada dua tokoh ni. Persamaan antara kedua tokoh ni adalah keduanya membuat pengiraan kecenderungan satah ekliptik dan keduanya anggap mempengaruhi kajian Copernicus berkenaan teori heliocentrik. Perbezaan antara dua tokoh ini adalah Al-Battani lebih banyak membincangkan kajian tentang matahari dan bulan, sementara Al-Qushti pula membincangkan tentang bumi, bulan, planet-planet lain dan bintang. Al-Battani dapat menentukan kalender syamsi dan Al-Qushti pula menjelaskan tentang tahun dan tarikh. Jadi begitulah sumbangan kedua tokoh ini dalam bidang sains, teknologi dan astronomi. Kita dah selesai dengan perbincangan tentang sumbangan tokoh hebat kita tadi. Kita discuss pula tentang historiografi tokoh-tokoh kita. Bermula dengan Al-Battani, historiografi sains moden. Historiografi adalah cara mendokumentasi, menulis oleh pengarang lain tentang tokoh kita dalam artikel mereka. Artikel pertama, Muhammad Syarif Iqbal menceritakan tentang sumbangan astronomi Al-Battani. Beliau mengatakan Al-Battani ini berjaya membuat pembetulan terhadap pengiraan Ptolemy dalam menentukan sudut satu bulan dan juga benda lain. Disebabkan itu, menghasilkan kiraan yang hampir tepat dengan anggaran semasa.
Penemuan Al-Battani ini digunakan oleh Danton dalam menentukan pecutan segala bulan. Juga astronomical coefficient adalah darjah ketepatan titik equinox ataupun titik hamal, iaitu 54.5 darjah setahun. Yang kedua adalah kecondongan satah ekliptik, iaitu 23-35. Okay, artikel kedua, Karoni mengatakan tentang sumbangan Al-Battani dalam bidang matematik. Karya agung Al-Battani iaitu Aziz Astronomi ini telah menjadi pengaruh besar terhadap perkembangan astronomi dan trigonometri di negara-negara Eropah. Okey, bagi Al-Qusti pula, berdasarkan both historiography, sains moden dan juga sains Islam. Kita tengok petikan teks yang pertama, yang mana dekat dalam ni penulis emphasize Ali Al-Qusti ni sentiasa memuji Allah dan dia merujuk Tuhan sebagai director alam ini, dan Tuhanlah sebagai pemberi ilham untuk dia terus meneruskan kajian dia dalam astronomi. Okey, dalam petikan kedua ni pula, dia menceritakan macam mana Qusti ni develop dia punya own model dan juga menolak Ptolemaic model. Nak develop model ni semestinya memerlukan kaedah sains moden untuk kita mendapatkan pembuktian secara empirikal.